Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh cikgu. Boleh dengar tak? Boleh cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Boleh cikgu. Okey. Terima kasih. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Yang dimuliakan lagi dihormati penceramah jemputan kita pada hari ini Puan Nurianti Akmar binti Suhaid. Okey. Yang dikasihi rakan-rakan guru yang dapat hadir petang ni, mungkin ada lagi yang akan masuk nanti. Rakan-rakan guru Prinsip Perakaunan dan calon-calon Prinsip Perakaunan SPM 2021. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria, salam sejahtera dan salam TVET. Okay. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini secara maya lah. Okay. Di alam maya lagi lah kita. Alright. Untuk kita nak berkumpul satu selatan ni kita tak dapat lagi lah berbengkel. Kalau seperti sebelum ni lah kan. Okay, so kita jumpa di alam maya dahulu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa bersemuka insyaAllah. Okay, so saya bagi pihak sektor pembelajaran PPD Seberang Perai Selatan mengucapkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran semua ke webinar kita pada petang ini. Okay, jadi seterusnya bagi kita menambahkan lagi keberkatan webinar kita petang ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Haziq bin Nur Suhaimi dari SMKA Sheikh Abdullah Fahim. Okay, dipersilakan. Okay, Muhammad Haziq bin Nur Suhaimi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Boleh buka kamera Cikgu Jazi? Kamera lambat sikit. Okay, tak apa. Kita try. Okay, baik. Okay, sorry. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Bersempena dengan seminar webinar pada petang ini, kami mohon taufik dan inayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna. Ya Allah, Ya Hakim, Ya Azim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ya rafi'al darajat wa ya qadil hajat. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami akan memiliki keperluan dan menentukan kejayaan dalam medan perjuangan kami. Kami menyadari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan iradat-Mu. Justru, kami mohon padamu ya Allah, kuatkanlah ingatan dan janganlah Engkau lupakannya. Lapangkanlah dada kami dan janganlah Engkau sempitkannya. Permudahkanlah segala urusan kami dan janganlah Engkau persulitkannya. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Hanya padamu kami mohon ya Allah, kurniakanlah kejayaan kepada kami dengan ketinggian dan kecemerlangan. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang mendapat kemuliaan-Mu dunia dan akhirat. Panjangkanlah usia kami dengan amalan taat kepadamu dan suka berbakti kepada agama serta berjasa kepada bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la min jad'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahkuma. Allahumma ja'al khair a'malina akhiruhu wa khair a'malina khawatimuhu wa khair ayyamina yawmal taqi fihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Muhammad Haziq bin Nur Suhaimi atas bacaan doa. Baik. Seterusnya rakan-rakan guru dan anak-anak prinsip perakaunan yang dikasihi semua. Okey, belajar dan skor penyata kewangan perakaunan untuk perkongsian adalah tajuk yang akan dikongsi oleh penceramah kita pada petang ini. Okey. Jadi harapan kita semua sedia dah maklum bahawa soalan menyediakan penyata kewangan bersama pelarasan ni adalah soalan anchor dalam kertas 2 SPM yang membawa 25 markah. Okey. Jadi menjadi harapanlah agar anak-anak prinsip perakaunan semua yang ada bersama petang ni dan mungkin ada lagi yang akan masuk nanti. Akan dapat menjawab soalan berkaitan penyata kewangan dan pelarasan dengan cemerlang. Dan kerana itulah tajuk pada petang ini kita pilih. Jadi harapan cikgu agar anak-anak nanti tidak malu bertanya kepada penceramah kita seandainya ada apa-apa kemusykilan ataupun ada yang kurang faham atau kurang jelas. Baik, begitu juga untuk rakan-rakan guru prinsip perakaunan yang ada pada petang ini. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan, kita boleh berkongsi, juga bertanya jugalah kepada penceramah kita. Baik, seterusnya sebelum diteruskan webinar ini, sukalah saya membacakan dahulu biodata ringkas penceramah kita pada petang ini. Nama yang diberi. Nama yang diberi Puan Nurianti. Bukan Puan Nurianti, dia Puan tu adalah titlenya. Nurianti Akmar binti Suid. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Pulau Pinang. Mempunyai kelulusan ijazah perakaunan dengan pendidikan dari Universiti Pertanian Malaysia tahun 2001. Dan kini beliau menjawat jawatan sebagai guru kanan teknik dan vokasional di SMK Bandar Tasik Mutiara. So antara sumbangan beliau dalam prinsip perakaunan ini ialah yang sebenarnya banyak lagi lah, tapi kita boleh senaraikan 3 sahaja dahulu. Beliau menyumbangkan tenaga beliau, buah fikiran beliau sebagai Ketua Pentaksir Kawasan Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Daerah Seberang Perai Selatan. Beliau juga merupakan seorang jurulatih utama mata pelajaran prinsip perakaunan dan beliau juga seorang penulis buku prinsip perakaunan KSSM PDP yang berkesan peringkat negeri Pulau Pinang. Buku ini cikgu percaya dah ada di sekolah masing-masing dan cikgu percaya kamu pun mungkin dah terima buku ini dari guru-guru kamu. Jadi tanpa berlengah lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nurianti Akmar binti Suid untuk menyampaikan teknik-teknik dalam menyediakan penyata kewangan. Baik, Puan Nurianti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar clear Ya, cikgu. Jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nur Adibah binti Tajuddin, Pegawai Asasi Plus TVET PPD Seberang Perai Selatan. Yang dihormati rakan-rakan guru prinsip perakaunan daerah selatan. Saya nampak ramai rakan-rakan saya yang dikasihi anak-anak pelajar prinsip perakaunan SPM 2021. Especially daerah selatan ni lah. Terima kasih atas pengenalan ringkas tadi daripada Puan Pengacara Majlis. Jadi saya tak nak buang masa lah sebab petang-petang ni kita baru balik sekolah. Saya nak santai-santai tapi kita dapat ilmu insyaAllah.
Jadi selari dengan tajuk bengkel kita hari ini iaitu bengkel dan skor penyata keuangan perakaunan untuk perkongsian. Kita nak lihat dan buat sama-sama satu saja soalan kebat bagi perkongsian. Saya cuba orang utara panggil rauk sekali, maksudnya rangkum sekali seboleh-bolehnya lah benda-benda yang kebat yang boleh kita jumpa dalam satu soalan lah. Okay, so pengisian kali ni juga ada banyak tujuan actually untuk cikgu-cikgu perakaunan selatan dan juga untuk pelajar-pelajar lah. Jadi antaranya mungkin saya nak beri pendedahan penggunaan medium class kit dalam PDPR pada guru-guru dan juga pelajar, dan yang keduanya kita nak skor tajuk kita ni lah, macam cikgu Puan Nur Adibah cakap tadi ni, anchor questions. Nah, soalan anchor SPM. Okay, mesti ada punya. Jadi kita nak skor tajuk penyata keuangan untuk perakaunan perkongsian. Jadi dalam dalam mesej ni saya akan bagi satu link kelas kit. Okay, jadi semua rakan cikgu dan pelajar tolong tekan link tersebut. Okay, tolong tekan link. Nanti kalau ada pelajar yang masuk kemudian, cikgu-cikgu kena pasti tu pelajar cikgu bolehlah share link tu kat diorang lah. Sebab siapa yang baru nak masuk selepas ni mungkin tak dapat nampak link pada chat message tu kan. Jadi cikgu share lah link tersebut pada diorang ataupun cikgu repeat link tersebut pada diorang supaya diorang boleh masuk. Okay, so link yang saya share tu adalah link kelas kit. Link yang saya share tu adalah link kelas kit. Jadi pada yang belum pernah masuk kelas kit, okay, saya tunjuklah secara yang pertama lah. Bila cikgu tekan link tersebut, Cikgu Adibah ada lagi co-host ke saya? Tak apa Cik, nanti saya akan check yang tu. Okay. Concentrate untuk present. Okay. Right, okay. Right, jadi bila kita tekan pada link tersebut, link kelas kita tersebut, dia akan minta nama kan. Letaklah nama apa pun. Tapi kalau cikgu nak patah balik kepada soalan ni, cikgu kena ingatlah nama yang dah cikgu dan pelajar dah tulis tadi, okay? Nak letak nama glamour pun tak kisahlah. Okay, tapi katalah kita buat soalan ni tak habis kan, kamu buat soalan ni tak habis, nak patah balik pada soalan ni, ingat baliklah nama yang kita type ni. Okay, so kita masuk pada soalannya. Okay, jadi apa yang saya bagi soalan ni, satu set soalan perakaunan untuk perkongsian. Jadi minta baca soalan tersebut, ada 6 muka surat tapi satu soalan saja ya anak-anak. Dalam ni ada apa? Okay, soalan muka surat 1, muka surat 2 baru soalan. Okay, dalam page yang ketiga, 4, 5 hingga 6 adalah ruangan untuk kita tulis jawapan. Okay, so kita cikgu harap semua dah masuk lah dalam ruangan kelas kit ni. Okay, saya pun dah masuk guna nama saya sendiri. Jadi bila cikgu buat guna kelas kit ni, cikgu boleh check pelajar. Pelajar yang dah masuk, okay. Jadi saya boleh check di sini. Immediate time tu masa tengah kelas PDPR, kan sekarang ni katalah kita buat kelas tambahan secara online ke, so boleh saja bagi latihan, suruh dia orang isi, dia orang jawab sekarang. So kita dah boleh tengok dah. Sebenarnya saya dah boleh tengok siapa yang dah buka ni. Alina, Aiman, semua ni saya dah boleh tengok dah siapa yang dah boleh buka latihan tersebut. Okay, time tu juga kita boleh tengok dah siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab, kita dah boleh betulkan soal kesilapan diorang, boleh semak terus. Right, ini yang mudahnya. Jadi orang kata PDPR ni bukan sekadar cikgu buka mic, cikgu tayang slide, cikgu tang cakap, kita tak tahu pelajar kat bawah, kat rumah tu buat ke tak buat. Okay, jadi bila guna medium ni, kelas kit ni, kita boleh pantau pelajar terus buat ataupun tidak buat. Baik, so kita tengok soalan. Nanti cikgu saya akan tunjukkan, pelajar-pelajar saya akan tunjukkan macam mana nak tulis jawapan. First kita tengok soalan dia. Okay, Sofia dan Nina ialah pekongsi-pekongsi dalam perniagaan kejuruteraan Sona.
Okey, imbangan duga perniagaan mereka pada 31 Disember 2020. So ini imbangan duga dia orang. So kita ada akaun modal Sofia Dina, akaun semasa. Nah, ada akaun semasa Sofia, kamu tengok di sini. Okey, akaun semasa Sofia 700, dia duduk sebelah debit. Nah, kamu kena ingat kalau kata kita nak tulis pelajar, ini pen mode, tekan pen mode tu saja. Pelajar saya banyak menggunakan phone pun boleh. Tanpa guna laptop pun boleh. Jadi saya suka color purple. Saya nak tekan guna color purple. Okey, jadi Sofia, akaun semasa ni adalah equity pemilik. Akaun semasa adalah equity pemilik. So dia berbaki kredit. Jadi ini adalah berbaki debit. Jadi nanti ini adalah baki bawa bawah. Baki bawa bawah pada awal tahun, so awak kena pindahkan ke dalam akaun semasa. Kalau dia letak sebelah debit, debit lah ya. Dia letak sebelah kredit, kredit lah. Jangan letak dua-dua side sebelah kredit. Okey. Kemudian ambilan ada tempoh tarikh. Jadi kita kena kira tempoh dia per dengan 12. So ini adalah imbangan duganya. Baik, maklumat tambahan. Okey, ingat maklumat tambahan. So kita akan go through maklumat tambahan sambil-sambil kita tengok pada imbangan duga. Alright. Saya nak pelajar pada kertas soalan nanti SPM ke waktu latihan ke waktu trial ke, jangan biar kertas soalan awak tu bersih suci putih, tak ada lukisan apa pun, tak ada tulis. Jadi kamu ambil pen kamu tulis info apa berapa, tunjukkan pengiraan terus supaya tak tertinggal, tak terlupa. Okey, so kita tengok maklumat tambahan yang pertama. Inventory akhir dinilai pada harga kos 8,600 manakala harga pasaran 10,200. Baik, nak ambil yang mana satu? Kita nak ambil yang mana satu? Anybody? 8,600. Yes, 8,600 di bawah prinsip takap. Apa tu takap? Terendah. Takap tu adalah terendah antara kos atau pasaran. So kamu tengok yang paling rendah, itulah yang kamu ambil. Okay, so kita dah solve satu maklumat tambahan. Okay, maklumat tambahan yang kedua. Okay, 1 September 2020 kamu beli kenderaan baru. Okay, kemudian pada 31 Disember 2020 lupus sebuah kenderaan berkos 25,000 yang dibeli pada 1 Januari 2018 dengan harga 22,500. So dia dah bagi kat sini untung atas pelupusan adalah 5,000. So awak ingat kita ni punya imbangan duga ni pada 31 Disember 2020. Imbangan duga kita pada 31 Disember 2020. Yang ini kita beli pada tahun 2018. Okey, so apa yang kita nak cari dekat sini ni? Bila dia kata ada beli kenderaan baru, kemudian dia lupus pula kenderaan. So kamu kena cari nilai kenderaan terbaru. Kos dia berapa dah yang masuk dalam akaun kenderaan. So kita tengok pada soalan. Okey, mana soalan, mana kenderaan dia? Okey, ambil pembaris ni. Garis pergi kepada kenderaan. Tak nak colour hitam, bohlah colour pink. Okey. So kenderaan 107,900. Kenderaan kos dah ada dalam akaun kenderaan. Dia beli baru 30,000. So buat apa? Tambah. Tambah 30,000. Okey, sebab kita beli baru. Kemudian dia kata apa? Lupus sebuah kenderaan berkos 25,000. Jadi kenderaan yang lama yang awak beli pada 1 Januari 2018 tu kamu jual lupus. Jadi awak kena tolak. So awak kira berapa jumlah kenderaan ini. Kamu dapat 112,900. Terus tulis jalan kerja kat sini. Senang saat ni nanti nak buat dalam apur, nak buat dalam PKK, terus buat jalan kerja dia. Okey. Kemudian dia dah bagi dalam soalan ini untung atas pelupusan. So untung masuk mana?
Untung masuk mana? Untung masuk hasil atau belanja? Hasil. Alright, thank you. Untung masuk dalam hasil. Dia dah cakap di sini 5,000 adalah untung atas pelupusan. Harga ni 22,500 ni harga yang dia lupuskan. Nah, harga kita jual kenderaan tersebut. Yang ni harga waktu beli pada masa kos. Jadi, ada harga jualan. Nah, harga jualan. Semua urus niaga di atas belum direkodkan dalam mana-mana buku. Jadi that's why cikgu rekodkan tambah 30, tolak 25,000. Dan harga yang kamu dapat daripada awak lupus kenderaan tu belum direkodkan. Jadi awak kena pergi pada bank juga. Ingat, bila belum direkodkan dalam mana-mana buku, mesti melibatkan dua transaksi. So carilah bank. Okey, bank 78,000, kamu beli, kamu kena bayar. So awak tolak di sini 30,000. Okey, ingat bila kita beli kenderaan, debit kenderaan, kredit bank. That's why di sini tambah, di sini tolak. Kemudian kamu lupus kenderaan tu, kamu jual kenderaan dengan harga 22,500. Jadi awak jual mestilah awak dapat duit kan. Jadi tambah 22,500. So bank awak dah ada amount baru. So terus tulis pada kertas soalan supaya tak lupa. Okay. Kemudian kenderaan disusut nilaikan pada kadar 10% setahun atas kos, manakala alatan pejabat disusut nilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi kiralah susut nilai kenderaan. Okey, dalam soalan ni ada susut nilai terkumpul. Okey, dah ada susut nilai terkumpul. Okey, cikgu tak nak main jauh, cikgu nak duduk kat sebelah dia saja. Oh, ketakut tak muat. Okey, tak apa, cikgu buat kat bawah ni. Alright, susut nilai kenderaan. Susut nilai kenderaan. Jadi ingat, kita ada beli baru dan kita ada kenderaan lama. Dan awak lupus kenderaan lama itu pada 31 Disember. Jadi pada tahun 2020 tu masih lagi wujud kenderaan yang kamu nak jual tu. Okey, 10%, 10% darab dengan kenderaan atas kos di dalam imanan juga. 107,900 darab dengan 107,900. Kemudian tambah. Kenapa cikgu tambah? Kita ada beli yang baru ini. Dan kita beli pada 1 September 2020. So 10% darab dengan 30,000 darab dengan kira berapa bulan? September, Oktober, November, Disember, 4 bulan. So darab 4 bahagi 12. So awak kira dan dapatlah awak punya susut nilai kenderaan 11790. Okey, itu susut nilai kenderaan. Jangan berhenti sampai situ saja. Patah balik naik kat kertas soalan awak. Pergi pada susut nilai terkumpul. Tambah. Sebab apa cikgu nak ingatkan? Sebab selalunya pelajar lupa nak tambah. Nanti dia carry saja 15,000 ni, dia letak di dalam penyata kedudukan keuangan. So make sure awak tambah susut nilai terkumpul kamu ni. So berapa susut nilai terkumpul kamu ni? Dia tak habis lagi sebab kita ada pelupusan. So kita tambah di situ dulu. Okay, kita tambah di situ dahulu. Okay. Kita buat pelupusan. Kita buat pelupusan kenderaan yang dibeli pada harga 25,000 dan dia beli pada tahun 2018. Baik, ingat balik format akaun pelupusan. Akaun pelupusan. Okey, di belah debit ni ada apa? Kalau kata kita buat kenderaan, di belah debit ni ada kenderaan. Dia tutup akaun kenderaan. Kemudian kamu pindahkan susut nilai terkumpul kenderaan. Kita nak lupus susut nilai terkumpul kenderaan, awak kena pindahkan. Kemudian ada bank di sini. Baru kita boleh tahu nilai berapa untung ataupun rugi.
Okey, jadi tak payah susah-susah nak kira berapa susut nilai terkumpul dia. Di sini kita dah tahu dah kenderaan yang dijual itu adalah RM25,000. Okey, kenderaan yang dijual tu dia dibeli pada harga kos RM25,000. Okey, kemudian kita punya bank kita jual 22,500. Okey, so untung. Okey, untung dia duduk sebelah mana? Untung tu adalah berapa dia dah bagi untung RM5,000. Okey, so berapa susut nilai? Siapa boleh tolong kira kat cikgu? Berapa susut nilai dia? Untung, okey, pelupusan RM5,000. So, kita tutup ini jadi RM30,000. Ini pun RM30,000. So, susut nilai terkumpul RM7,500. Faham tak? Okay, kalau kita buat macam ni pun boleh. So, kita kena tolak RM7,500. Okay, kena tolak sebab kamu dah jual. Jadi, susut nilai terkumpul kenderaan yang awak akan pindah dalam PKK ini dah amount dia dah jadi 19290. Lagi satu cara untuk cari susut nilai terkumpul untuk kenderaan yang dilupuskan ni, SNT kenderaan yang dilupuskan ni pun boleh juga kamu buat macam ini. Okay, 10% darab dengan 25,000 harga kos dia, darab dengan berapa tahun? 2018, 2019, 2020 darab dengan 3 tahun. So kamu dapatlah juga 7,500. Yang ni sekadar nak tahu untuk kita tolak daripada pelupusan dia nanti. Baik. Yang ketiga, alatan pejabat disusut nilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, alatan pejabat. Alatan pejabat atas kos dia 35,000. Okey, susut nilai alatan pejabat di bawahnya 7,000. Apa formula untuk kaedah baki berkurangan ini? Apa kaedah susut nilai untuk mengikut kaedah baki berkurangan? Sama dengan apa? Persen, kita ada 10% darab dengan kos tolak susut nilai terkumpul. Persen darab dengan kos tolak susut nilai terkumpul. Jadi kita ada 35,000 tolak dengan susut nilai terkumpul dia 7,000, barulah kamu darab dengan 10%. Dua kaedah dah kita tunjuk untuk susut nilai aset bukan semasa. Satu atas kos, satu lagi mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi kamu dapat di sini 2,800. Okey, 2,800 tu kelas, pastikan awak tambah pada susut nilai terkumpul. Dapat 9,800. Faham nah? Nampak jalan dia. Alright. Next. Sebanyak 200 daripada jumlah akaun belum terima telah dikenapasti tidak dapat dikutip. So ini bermaksud hutang lapuk. Ini bermaksud hutang lapuk. Okey. 200. Tengok dalam imbangan duga. Ada tak hutang lapuk? Ya, ada hutang lapuk. Sebab sometimes kadang-kadang ada soalan dia tak bagi hutang lapuk. Dia dalam imbangan duga tak ada hutang lapuk. Kalau dah tak dapat soalan macam tu, kamu terus tulis kat bawah ni, hutang lapuk. Jadi dalam soalan kita ni ada hutang lapuk 250. Jadi kamu buat apa? Kamu tambah lagi kan? Sebab dia kata ada hutang lapuk. Didapati tidak dapat dikutip. Pada akhir tempoh tu baru dia kena pasti tak dapat dikutip. Jadi kita kena tambah pada hutang lapuk dan kita buat apa? Lepas kita tambah pada hutang lapuk, kita buat apa lagi? Lepas tambah pada hutang lapuk, kamu pergi ke mana? Pergi kepada akaun belum terima 20,000, kamu tolak. Tolak dia punya hutang lapuk itu
Jadi awak punya ABT kamu dah jadi 19,800. Apa maksud hutang lapuk? Hutang yang dah tak dapat dikutip. Mungkin sebab dia muflis ke, dia meninggal dunia ke, ataupun dia menghilangkan diri. Jadi memang tak dapat kutip dah 200 tu, kita tolaklah daripada ABT kita. So ABT kita dah jadi 19,800. Okey. Kemudian perjanjian pinjaman bank bernilai 96,000 ditandatangani pada 1 Januari 2018. Okey. Dan matang pada 31 Disember 2023. Okey, first, kira sat berapa tahun? 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2023. Kat mana? Cikgu boleh buat kat sini. Pinjaman. Ni perkongsian dia boleh jadi dua pinjaman. Pinjaman bank pun boleh, pinjaman perkongsi pun boleh. Okay, cikgu nak buat pinjaman bank dahulu. So dia mula pinjam 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2023. So semuanya berapa tahun? 6 tahun. Yes, very good. Thank you. 6 tahun. Okay, 6 tahun. So kamu tengok dalam soalan, ini adalah maklumat tambahan dia. Nah, dia punya berapa nilai pinjaman dia? 96,000. Okey, nilai pinjaman dia 96,000. Okey, cuba kalau pinjaman ni dia boleh datang macam-macam bentuk soalan kebat ni. Okey, tak apa. Kita tengok dalam imbangan duga kita, ada tak pinjaman? Yes, ada pinjaman. Berapa dia tulis? 64,000. Selalu kalau soalan biasa, dia tulis macam ni, pinjaman bank 96,000. Betul tak? Okey, sekarang ni soalan dia special. Dia tulis 64,000. Okey, pasal apa? Pasal apa? Kenapa dia jadi macam itu? Dalam imbangan duga ada 64,000. Okey, ada siapa boleh jawab? Kenapa dalam imbangan duga ada 64,000? Okey, dalam imbangan duga dia tulis 64,000. Bukan dia tulis, Cikgu Nurianti tulis 64,000. Okey, 64,000 ni adalah baki pinjaman. Baki pinjaman yang perniagaan belum bayar. Baki pinjaman yang perniagaan belum bayar. Okey, kenapa cikgu suruh kira 6 tahun? Sebab dalam imbangan duga dia ada nilai lain. Jadi kenal pasti 1 tahun dapat berapa. Jadi 96,000 bahagi dengan 6, 16,000 ringgit setahun. Dia kena langsaikan dia punya pinjaman dia. Ni baru pinjaman ya kelas, bukan masuk faedah lagi ni. Jadi 64,000 ni kamu asingkan. Kamu asingkan kepada liability semasa. Maafkan saya kalau tulisan saya buruk. Ni habis comel dah ni. Okey. Dan juga asingkan dengan liability bukan semasa. Sana. Internet problem ke? Ya. Oh, internet slow ke? Tak. Tak. Sorry. Ni Cikgu T mungkin boleh slow sikit, laju sangat. Ada mungkin murid tak dapat ikut. Okay. Kalau saya terlaju, kalau tak faham, terus cakap. Tanya. Okay. Tanya, jangan simpan. Ya. Kan nanti cikgu ni dia shock sendiri. Kan Okay. cikgu ni tengah shock sendiri pula, seorang-seorang duduk kat bilik guru ni kan takut ke. Okay, jadi kalau kalau cikgu terlaju, ni kita santai-santai, cikgu tak ada nak marah kamu lah. Okay, kalau cikgu terlaju, tolong panggil cikgu. Cikgu, tak faham, okay. Baik, so tak mana kita patah balik kat pinjaman lah, boleh? Okay. Pinjaman bank ni total dia buat pinjaman 96,000 dan dia bagi tempoh. So kalau soalan dia nak kebat macam ni, selalunya dia akan bagi tempoh. Dia akan bagi tempoh.
tempoh bila dia pinjam. Kita nak tengok sebab nanti kita nak asingkan pinjaman ni ada yang masuk dalam liability semasa dan ada yang masuk dalam liability bukan semasa. Awak kena tahu liability semasa tu maksud dia apa? Maksud dia hutang lah, liability ni hutang atau tanggungan perniagaan dengan pihak luar 1 tahun atau kurang. Itu semasa. 1 tahun tu dah kira semasa ataupun kurang. Yang masuk liability bukan semasa tu maksud dia tanggungan perniagaan dengan pihak luar. Bukan dengan dalaman, dengan pihak luar lebih dari 1 tahun. Kira 2 tahun ke setahun setengah, tak apalah, tu baru kira liability bukan semasa. So kita dah ada tempoh di sini 6 tahun, 96,000. Jadi cikgu bagi tip untuk soalan macam ni, kamu ambil 96,000 bahagi 6. Bagi 6 dapatlah 16,000 setahun. So kenapa cikgu suruh asingkan 64,000? Senang kita katalah nak ni kan. 2018 16,000. 2019 16,000. 2020 16,000. So ini dah 2 tahun. Ini 32,000. Betul tak? Itu dah 32,000. So ini 2020 itu 16,000. Jadi 96,000 tolaklah dengan yang kita dah bayar tu berapa? 32,000. Ada lagi 64,000. Nampak? Mana datangnya 64,000? 96,000 tolak 32,000 dah barulah dapat 64,000. Yang mana 64,000 itu terdiri daripada tahun 2020, 2021, 2022, 2023. So ini adalah LBS. Yang ini adalah LS. Yang 2020 itu adalah liability semasa. Lagi 3 tahun itu adalah LBS. So ambil darab sajalah. Ini 1 tahun 16,000. 3 tahun berapa? 16 kali 3 lah. 48,000. Nampak? So kita nak pecahkan. Ini adalah LBS, ini adalah LS. Boleh? Boleh? Kalau ada soalan tolong on mic . Kalau ada soalan tolong on mic. Ini dari segi pinjaman. So kamu ambil 64,000 ni. Kamu tak payah ambil tahu dah hak 32,000 tu. Yang tu kita dah bayar dah. Yang benda dah barang yang lepas usah dikenang dah. Itu 32,000 tu. 64,000 ni yang kita nak pecahkan. 16,000 adalah liability semasa. LBS adalah 48,000. Tak habis dekat situ. Ayat dia pun tak habis. Bank industri menawarkan kadar faedah 4% setahun atas nilai asal pinjaman. So kamu kena kira faedah atas pinjaman. So tengok balik dalam soalan imbangan duga ni. Ada tak faedah atas pinjaman? Cikgu tengok. Tak ada. Bila tak ada maksud dia kita tak bayar lagi lah. Tak apa, kita kira lah sekarang ni. 4% darab dengan 96,000. Nak tahu setahun je, tak payah nak kira banyak tahun. So 3840. So inilah kamu punya nilai apa? Faedah atas pinjaman bank. Faedah atas pinjaman bank 3,840. Faedah sayang, kita masuk mana? Masuk dalam belanja. Sebab nanti kita nak buat apur. Dan dalam imbangan duga di atas ini tadi tak ada faedah atas pinjaman bank. Maksudnya perniagaan tak bayar lagi. Perniagaan belum buat pembayaran. Jadi kamu kena amount yang sama juga awak kena masuk dalam faedah atas pinjaman bank belum
bayar. Nampak? Cikgu nanti bagi soalan yang susah. Macam-macam dia bagi. Okey, amount yang sama. Okey, boleh nak? Okey, maklumat tambahan yang last code. Last code. Tak. Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas ABT bersih. So ABT awak tadi dah jadi 19,800 sebab kita tolak apa? Hutang lapuk. So dalam soalan bila nak kira PHR, cari sat dahulu di dalam imbangan juga ada tak PHR. Okey, ada PHR di sini 1050. Okey, so bila dah wujud PHR ni, kamu kena pasti PHR tahun ini, tahun semasa ni dia berlaku penambahan atau pengurangan. So kita ambil. Dia kata tadi berapa persen? Dia kata 5% daripada ABT bersih. So 5% darab dengan 19,800. Okey, 5% darab dengan 19,800. So, dapatlah di sini 990. Tahun semasa 990, tahun lepas 1050. Pengurangan atau pertambahan? Boleh respon? Pengurangan atau pertambahan? Pengurangan. Very good. So, berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. Dalam SPM, dalam exam jangan duk short form macam ni. Jangan duk tulis PHR. Tulis sepanjang-panjang yang boleh. Macam cikgu cakap kat student cikgu, walau tulisan kamu tu besar pun tak apa. Tulis sahaja. Sebab dalam SPM, kita tak boleh short form. Kita akan tulis lengkap. Pengurangan peruntukan hutang ragu. So, ambillah 1050 tolak 990. So, berapa beza dia? 60. Tahun lepas tinggi, tahun semasa rendah. Jadi, ini adalah pengurangan. Sebab dia lebih rendah. So, 60 ini akan masuk dalam hasil. Pengurangan masuk dalam hasil. Pertambahan akan masuk dalam belanja. Okey. Boleh? Boleh? Boleh nak? Alright, so next slide yang kedua. Tak habis lagi maklumat tambahan dia. Insurans dibayar bagi tempoh setahun bermula 1 Mac 2020 hingga 28 Februari. Okey, kita tutup bila? Saya selalu suka pelajar saya ingat. Tengok balik kita tutup bila? Kita tutup 31 Disember 2020. Okey, tapi insurans kita bayar sampai 28 Februari. Kita terlebih atau terkurang? Terlebih. Terlebih banyak mana? Berapa bulan? Terlebih berapa bulan? 2 bulan, iaitu bulan Januari dengan bulan Februari. So, terlebih terkurang ni kita masuk dalam insurans ini adalah belanja. Bila belanja terlebih bayar. Terlebih bayar dia jadi bayar. Dia bayar dahulu. So, ini adalah insurans bayar. 2 bulan. Okey. Dia bayar untuk tempoh setahun. Setahun tu berapa bulan? 12 bulan. Betul? Jadi kita tengok balik insuransnya. Okey, insurans. Mana insurans? Okey. 6,000. Okey, insurans di situ 6,000. Jadi 6,000 ni untuk tempoh setahun. So kamu kena kenal pasti. So 6,000 kalau 2 bulan terlebih, baki lagi berapa bulan untuk tahun semasa? 10 bulan. Sebulan ada 12, setahun ada 12 bulan. Okey, 2 bulan untuk tahun depan. Jadi tahun semasa baki lagi 10. Jadi untuk belanja insurans 6,000 darab 10 bahagi 12. So awak dapat 5,000. Okey, jadi yang prabayar dia berapa? Tolaklah 6,000 tolak 5,000, dapatlah 1,000. Dia jadi dah penuh dah tulisan kat sini. So ini adalah insurans prabayar. Itu adalah insurans
prabayar. Okey, so insurans 5,000 masuk dalam belanja. Insurans prabayar masuk dalam mana insurans prabayar? PKK. PKK bahagian mana? Bahagian prabayar masuk mana? Aset semasa. Nah, ingatlah anak-anakku sekalian. Nah, prabayar belum bayar, buruknya tulisan. Belum terima. Lagi satu, belum terperoleh. Okey, ini aset semasa, liability semasa, aset semasa, liability semasa. Hafallah. Nah, hafallah. Okey, belum terlambat lagi untuk nak hafal. Boleh je hafal je insya-Allah. Alright, next. Selalunya soalan ikatan perkongsian duduk di atas. Sekarang ni cikgu bagi ikatan perkongsian berada di bawah. So bukan bermaksud tak ada. Ada. Okey, ikatan perkongsian menetapkan perkara-perkara seperti berikut. Faedah atas modal ditetapkan 5% setahun. Cikgu lebih suka kamu pergi terus kira pada imbangan juga. Nah, jadi apa nak kira ni? Faedah atas modal 5%. So darablah dengan 5%. Okey, so Sofia 3,000. Kemudian Nina darab dengan 5% sama dengan 2,750. Okey, so terus tambah. Sebab apa? Nanti nak pindah dalam akaun pengasingan untuk rugi nilai yang dah tambah. Kan? So terus tambah adalah 5,750. Tambah terus. Okey. Senang, dah ada kiraan. Nanti dah buka pengasingan, buka PKK, ambil letak je. Kita nak masa kita dapat selesaikan soalan dengan betul dan cepat supaya soalan yang lain awak dapat buat. Jangan keluar dewan peperiksaan dengan tak siap. Nanti duk teringat. Okey, faedah atas ambilan 2% setahun. Okey, pergi pada ambilan perkongsi. Nah, bukan ambilan, ni perkongsian, bukan macam milikkan tunggal. Okey, ni faedah atas ambilan. Okey, jadi 2%. Faedah atas ambilan. Okey, faedah atas ambilan. 2% darab dengan Sofia ni dia ambil RM600. Tapi dia ambil bila? 1 Julai. Tak cukup tempoh setahun. Awak kena kira lah. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So 6 bulan. So darab 6 bahagi 12. Dapat RM6 je. Okey, tak kira lah RM6 ke RM1 ke RM2, tetap kena kira. And then Nina, 2% darab 1,200 darab berapa bulan? Dia ambil 30 April. Wah, dia ambil 30 April. Hampa kira ni. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 8 bahagi 12. So RM16. Jumlahkan dua-dua amount ini. Berapa? RM22. Jumlahkan terus. Sebab amount RM22 ni nanti nak masuk dalam pengasingan. Right. Next. Sophia dibayar gaji RM6,000 setahun. Okey, dia dapat gaji daripada perkongsian dia RM6,000 setahun. So tengok di dalam imbangan duga. Awak tengok dalam imbangan duga ada tak gaji Sophia? Imbangan duga kita ada di sini. Alright, ada gaji Sophia RM4,000. Dia kata bayar RM6,000. Pasal apa? Di dalam imbangan duga ada RM4,000. Bermaksud perniagaan perkongsian belum bayar lagi sepenuhnya gaji Sophia. Okey, berapa amount dia belum bayar? Lagi berapa? Dia patut dapat RM6,000 tapi dalam imbangan juga ada RM4,000. Berapa amount lagi tak cukup? RM2,000. RM2,000. RM6,000 tolak RM4,000. Okey, RM2,000 ini adalah gaji belum bayar.
RM2,000 itu adalah gaji belum bayar. So RM6,000 ini kamu kena masuk di dalam pengasingan. RM6,000 kena masuk di dalam pengasingan untung rugi. Gaji belum bayar masuk kat mana? Gaji belum bayar masuk kat mana? Adakah belum bayar masuk PKK? Liability semasa masuk kamu? Betul? Kas masuk tak cikgu? Thank you, very good. Dia masuk dalam akaun semasa. Apa sahaja yang berkaitan dengan perkongsi, jangan pergi letak terus dekat PKK. Kita letak dalam akaun semasa. Sebab tu kita buka akaun semasa. RM2,000 ni gaji belum bayar, masuk sebelah kredit akaun semasa. Baik. Kemudian apa lagi dalam maklumat tambahan? Faedah perkongsi. Pinjaman perkongsi. Maksud dia perniagaan pun buat pinjaman dengan perkongsi RM8,000 setahun. Dan dia dikenakan faedah pinjaman RM8,000 setahun. So kita tengok berapa pinjaman dia. Berapa pinjaman dia? Pinjaman Nina RM1,000. Dia pinjam sikit je. Perniagaan yang pinjam dengan Nina. Jadi kita kena bayar faedah kepada Nina. Alright, so jadi berapa persen tadi? 8%. So darablah dengan 8% sama dengan RM80. Okey, faedah atas pinjaman perkongsi Nina. Okey, so di dalam imbangan duga tak ada juga faedah ini. So dia akan masuk di dalam belanja dan bila dia tak ada, maksud dia kita tak bayar lagi. So kita akan masuk juga di dalam akaun semasa sebagai faedah atas pinjaman belum bayar. Faedah atas pinjaman belum bayar RM80. Okey, RM80. Nampak? So sebenarnya memang banyak maklumat tambahan yang cikgu masukkan dalam ni. Memang banyak maklumat tambahan dia. Sebab cikgu nak pastikan webinar kali ni bermanfaat. Cikgu boleh tunjukkan semua yang seboleh-bolehnya lah. Cikgu tunjukkan. Jadi that's why ada banyak maklumat tambahan ni. Okey, jangan takutlah. Harap-harap SPM tu tak adalah maklumat tambahan sebanyak ini. Alright. Untung atau rugi dibahagi secara sama rata. Okey, dibahagi secara sama rata. Okey, anda dikehendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi, kemudian akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa bentuk berwangan. Okey, memang cikgu suggestkan bila soalan dapat perkongsian, kamu memang kena buat akaun semasa, terus buat bentuk berwangan. Tak perlu buat asing-asing akaun, buang masa. Masa itu takut tak sempat. Okey, penyata kedudukan keuangan. Okey, jadi cikgu dah sediakan tapak untuk awak isi. Pada pelajar atau cikgu-cikgu yang belum pernah guna kelas kit ni, senang saja, mudah saja. Okey, nak isi, awak nak menaik macam cikgu Taib ni, tekan T ni. Tekan T ni, lepas awak tekan T tu awak tarik je. Okey, so awak bolehlah menaik. Kamu bolehlah menaik apa yang kamu nak taip. Okey, so kita nak taip apa? Okey, boleh ubah. Tengok cikgu ubah. Boleh ubah. Guna phone pun boleh. Guna tab pun boleh. Guna laptop lagi lah boleh. So, akaun perdagangan dan untung rugi bermula dengan apa? Akaun perdagangan untung rugi bermula dengan apa? Dengan jualan. Okey, dengan jualan. So, jualan kita tak ada apa-apa maklumat tambahan. Betul tak? Jualan kita tak ada apa-apa maklumat tambahan. Maksud dia tak ada nota kredit ke, nota debit ke. Jadi tak ada masalah. Teruslah ambil jualan daripada soalan. Okey. So alhamdulillah. Okay, awak boleh mula jawab ni? Boleh mula jawab. Okey, bagus. Saya tengok Loh Yasin ni. Kita tengok sama-sama. Loh Yasin ni. Tu dia. Okey. Comel tulisan dia. Alhamdulillah. Cantik. Okey. Yang lain buka tu tak buat apa. Baik. Pasal apa ni? Cikgu nak kamu jawab. Okey, so jualan. Mana jualan? Jualan, belian dan jualan.
Okey, di sini ada belian dan jualan. So yang mana satu belian, yang mana satu jualan? Yang mana satu belian, yang mana satu jualan? Kelas? Belian kat kredit, jualan kat debit. Jualan, belian dekat debit. Belian dekat debit, jualan dekat kredit. So, kita tulislah jualan kita. 98690. Nah, sambil cikgu buat ni, kamu buat. Sambil cikgu buat, kamu buat. Nah, jangan tunggu je. Nah, ilmu tak datang dengan tengok. Nah, tak datang macam tu. Tangan kita kena gerak, otak kita kena gerak sekali. Tu dia. Dia beletak dah. Okey. Jualan, dia buat apa? Okey, kita ada pulangan, tolak pulangan, jualan. Baik. So, tengok di sini dia ada pulangan. Dia hanya tulis pulangan. Belah debitnya ada 290, belah kreditnya ada 395. So, yang mana satu pulangan belian, yang mana satu pulangan jualan? Pulangan jualan, debit, pulangan belian, kredit. Wah, very good. Thank you. Pulangan jualan, debit, pulangan belian, kredit. So, 290 pulangan jualan. So, awak tulislah. Tolak. Okey. Cikgu nak guna simbol saja. Tolak pulangan jualan. Okey, cikgu nak kena eja tolak ke T-auto, LAK lah, tak eja pun tak ada masalah. Janji simbol tolak tu kita nampak. Nampak dengan jelasnya. So buat kurungan menunjukkan dia tolak. So ini adalah jualan bersih. Okey, jualan bersih. Nampak? Cikgu hanya buat garis je, enter saja. Okey, so hasil tolak 98,400. Okey. Nak garis, jangan lupa garis. Garis bagi kat dia. Okey, guna pembaris tu garis. Okey, pasal apa dia kat leping. Okey, so dah garis. Okey, bila dah ada jualan bersih, ingat balik kita punya format akaun perdagangan, tolak kos jualan. Okey, tolak kos jualan. Yang mana kos jualan itu terdiri daripada inventory awal. Inventory awal. So, inventory awal kamu berada di dalam soalan. Ni dia, inventory pada 1 Januari. Inventory pada 1 Januari 2020, 7550. Okey, jadi masuk kolom mana? Kolom nombor 2. 7550. Okey, kemudian belian. So, belian kita pun tak ada maklumat tambahan apa-apa kan tadi. So, ambil teruslah belian dia. 47580, tolaklah dia punya pulangan belian tadi 395. Okey. So kita ada pulangan belian. Jadi kita letak kolom nombor 3. Okey, 47580. Sorry. Okey, tolak pulangan belian. Okey, tolak pulangan belian. Semua buat nanti cikgu akan pergi pada jawapan awak. Okey, so awak tolak di sini. Cikgu nak tengok siapa buat, siapa tak buat. Tak nama dekat TPD. Okey, so ini adalah apa? Belian bersih dia. Belian, tolak pulangan belian, so belian bersih. Soalan kita ada tak angkutan? Ada angkutan masuk tak? Tak ada. Kita cuma ada angkutan keluar. Kita tak ada angkutan masuk. So jadi terus letak ujung. Kalau kata ada angkutan masuk, ada duty import, insurans atas belian, kamu akan masuk kolom nombor 3 ni. Okey, jadi terus letak di hujung 47185. Okey, kemudian kita buat apa? So, tambahkan inventory awal dengan belian bersih. So, jadi apa? Kos barang untuk dijual. Kita tambah, dapatlah ya kos barang untuk dijual. So, jumlahkan hasil tambah kamu 54735. Jangan lupa gariskan. Kadang pelajar, saya tak kata kamulah, saya kata pelajar-pelajar yang malas nak garis.
Ada. And then tolak inventory akhir. Okey, tadi kita dah kenal pasti dah. Kita dah kenal pasti inventory akhir kita yang mana? 8,600 yang paling rendah. Okey, so kita tolaklah inventory akhir. Tolak 8,600. Okey, yang paling rendah. Okey, hasil tolak itu kamu dapat sebagai kos jualan. Okey, kos jualan awak letak di hujung sekali. Okey, kolom yang tepi sekali. 54735 tolak 8,600 dapat 46135. 46135. Cikgu nanti suka bergaris terus. Okey, so itu adalah kos jualan. Jadi ambil balik jualan bersih tadi, tolaklah kos jualan. Okey. Ini 98, ini 46. So untunglah yang atas lebih besar daripada bawah. Untung kasar dia adalah apa untung kasar? 52265. Okey, cikgu nak pergi jawapan kamu. Cikgu nak pergi jawapan kamu sampai untung kasar. Kamu dapat tak? Ni jawapan cikgu. 52265 untung kasar. So let me see jawapan kamu. Okey, kita view. Okey, cikgu-cikgu kalau cikgu guna kelas kit ni, ini edit untuk letak soalan. Okey, ini assign. Assign ni kita pilihlah nak assign rooster mana. Okey, macam saya ni dah banyak rooster lah. Okey, rooster tuition pun ada kat sini. Jadi kita tekan bengkel ni, saya pilih bengkel lah. So ni helper ni maksudnya saya boleh tolong. Pelajar pun boleh tolong kawan dia, saya pun boleh tolong. So ini kelas code. Ya cikgu tekan kat situ copy link. Okey, kalau cikgu nak share di dalam Google Classroom, tekan saja Google Classroom ni. Okey, katalah saya share dalam Google Classroom ini, dia akan pergi ke Google Classroom. Okey. Google Classroom kita nampak ni. Okey, kita choose kelas kita nak mana lah. Kalau ni account ni. Kita choose kelas mana kita nak. Katalah saya hantar kata-kata 5 saya ni. Action kita apa? Macam biasalah create assignment, kita go lah. Okey, nak hantar sekarang ke, nak hantar bila ke, tajuk macam biasalah cikgu. Jadi pelajar akan buka kat Google Classroom, terus ada link kelas kit tu, dia orang tekan, dia orang buat macam biasa tadi. Dia orang tekan, dia buat macam biasa tadi. Okey, tak apa, saya assign saja kat budak 5, dia kata 5 saya. Okey, cikgu nak view, cikgu view. Ya, macam biasa kita letak. Kalau tak nak macam tadi, saya hanya tekan copy link. Cikgu-cikgu tekan copy link, kemudian letaklah dekat WhatsApp group ke Telegram cikgu yang cikgu buat dengan pelajar. So nak view kerja pelajar. Okey, ini kita nak view kerja pelajar. So bila yang putih-putih ni bermaksud pelajar dah masuk. Ini dia tak tahu nama dia bertitik. Nama dia titik. Ini nama dia hashtag Pona. Ini sama dengan ni sebenarnya letak nama ni. Ni pelajar yang malu tak nak letak nama. So ni nama pelajar Aliana dan sebagainya lah. Okey. Pelajar tak buat, dia dengar je. Okey. Amal Zakwan. Okey. Amal Zakwan, very good. Okey, nampak? Amal cuba buat. So Amal duduk kat mana sekarang ni? Amal memang ada kat rumah tapi dia tengah buat apa? Yes. Is currently here. Amal tengah buat. Okey, Amal tengah buat latihan ini. Okey, itu dah cara mudahnya benda ni. Kita boleh kena pasti pelajar kita buat tak buat. Ini Annabelle. Alright? Okey, very good. Macam ni yang cikgu nak. Okey, macam ni cikgu nak. Bagus anak-anak seberang Perai Selatan. Alright. Okey, Benson. Okey, mana anak-anak saya ni? Ni tak nampak nama anak-anak saya ni. Okey, ni nama anak-anak saya ni. Saya rasa dia lah ni. Okey, bagus. Nampak cara dia. Okey, teruskan. Cikgu bagi lagi 1 minit sebelum cikgu nak sambung pergi belanja dan sebagainya. Okey, kalau kata nak ada pen, boleh je tulis dengan pen. Ambil pen di sini, tulislah. Kamu ada pen guna tab dan sebagainya, cikgu pun guna pen juga. Okey, kalau nak padam, eraser mode untuk padam. Okey.
Alright, Jojo. Okay, baik. So Jojo dah dapat sampai kos jualan. So continue sampai dapat untung kasar. Continue lagi sampai dapat untung bersih. Good job, Jojo. Alright. Okay, ya, Habib pun dah mula jawab. Nampak? Kita boleh nampak anak pelajar kita yang dah jawab. Okay, yang tengah buat latihan waktu ni. Itu yang mudahnya. Very good. Cantik tulisan dia. Cantik tulisan pelajar ni banding dengan tulisan Cikgu Nurianti. Okay, nampak? So dah sampai untung kasar. Okay. Teruskan. Siapa tadi? Kaiki boleh teruskan menjawab. Baik. So cikgu pergi pada jawapan cikgu. So kita teruskan Dah dapat untung kasar. Lepas untung kasar kita nak buat apa? Tambah hasil je. Tambah hasil. Okey, nak eja TAN tambah BH pun boleh. Tak nak eja tekan sahaja pun boleh. Tambah hasil. Okey, tambah hasil. So senaraikan hasil kamu. So kita tengok soalan kita. Cikgu pergi pada yang cikgu conteng lah ya. Slide 1 tadi. Baik. Jadi hasil, tengok tak nak bagi tertinggal sebarang info dalam Imamnya Duga ni, tengok dari atas. Dari atas. Kamu nak cari hasil. Jadi kamu carilah hasil dari atas. Awak boleh tik-tik tulis hasil belanja. H, B, A, L. Tapi kalau yalah kita dah clever kan. So kita boleh go through sahaja. So mana hasil kita? Ini dia. Diskaun diterima. Okey, hasil kita yang pertama di sini diskaun diterima. So berapa? 160. Awak ambil letak diskaun diterima 160. Kemudian cari lagi hasil. Sewa ni, bila nampak benda macam ni awak tengok dia berada di mana? Debit atau kredit? Dia berada di kredit. So sewa ini adalah sewa hasil. Sewa diterima. So ini pun masuk dalam hasil. Sebab apa? 600 tu duduk dalam kredit. Kamu kena tengok. Kamu jangan kata sewa itu adalah belanja. No, awak kena tengok. Dia duduk debit atau kredit. Nilai dia. Okay, and then ada lagi tak hasil dalam ni? Ada. Apa ni cikgu cakap tadi? Pengurangan peruntukan hutang ragu. Dia cikgu tulis hasil 60. Hasil 60, kamu masukkan 60. Kalau awak ni, ya. Cikgu Nurianti ada pelajar angkat tangan kot. Siapa yang angkat tangan tadi? Ada pertanyaan ke? Siapa yang angkat tangan tadi tak perasan? Divesh ke apa tak nama? Adakah? Kau tak ada, okey. Teruskanlah Cikgu Nurianti. Mungkin dia tertekan kot. Cikgu pun tertekan. Okey. Okey, so tentang mana? Okey. Pengurangan peruntukan hutang ragu, kemudian untung atas pelupusan kenderaan ini. Dalam maklumat tambahan cikgu dah tulis. Untung atas pelupusan 5,000 adalah hasil. Untung atas pelupusan hasil, rugi atas pelupusan belanja. Okey, jadi kita pergilah dekat kita punya jawapan kita tu. Okey, kita senaraikanlah kita punya hasil. Kita senaraikan kita punya hasil. Baik. Okey, ni tak mau. So kita punya hasil, kita ada diskaun diterima. Okey, diskaun diterima sebab ada 2. Cikgu cari-cari bukan ada 2, ada 4 hasil. Jadi cikgu masuk kolom yang kedua. Nampak? Jangan letak kolom ujung sekali. Kemudian kita ada tadi, kita tengok sewa diterima. Cikgu ada dengar bunyi keteng-keteng. Itu adakah awak tulis message ke? Kamu angkat tangan ke? Ada pertanyaan ni, ada angkat tangan, raise up. Fazliza, Cikgu Fazliza. Ya, Cikgu Fazliza angkat tangan, yes. Ya, Fazliza. Sekali lagi tertekan. Okey. Kita teruskan. Alright, okey. Jangan tertekan sangat Saatnya Cikgu Nurianti pun tertekan.
Alright, so pengurangan, tadi kita kata pengurangan peruntukan hutaragu adalah hasilnya. Cikgu pesan tadi saya, jangan duk short form. Maksud short form cikgu, dia tulis pengurangan, masak pen. Dia tulis pengurangan. Ada pelajar SPM lah, dia tulis pengurangan PHR. No, kamu ni orang kata menggadai nyawa markah awak ni. Tak semestinya skema SPM terima PHR ni. So, jangan malas. Tulis sahaja selengkap-lengkapnya. Tulis, jangan duk nak menggadai markah. Alah, relax cikgu satu markah. Ya Allah, jangan relax saya. Susah dapat markah dalam SPM. Susah nak dapat markah dalam SPM. Baik, pengurangan peruntukan hutaragu kita dah kira tadi. Okey. Tolonglah anak-anak sekalian buatlah jalan kerja. Buat jalan kerja, tulis dalam kurungan itu 60. Okey, kemudian kita ada untung atas pelupusan kenderaan. Untuk atas pelupusan kenderaan tu dia direct bagikan 5,000. So letaklah 5,000. Okey, habis kamu punya hasil. So total up semua hasil, bawa pergi ke kolom tepi. Jadi 5,820. Okey, jadi kita jumlahkan. Untung kasar tambahlah dengan hasil. Untung kasar tambah hasil. Saya pernah jumpa anak tuition saya yang tak nak tulis nilai ni. Okey, walaupun diingatkan tolonglah tulis, tak nak. Okey, so tulislah nilai ini. Tulis nilai tersebut 58085, jangan tinggal. Okay, so next. Buat apa? Tolak apa? Belanja. Alright, thank you atas respon. Tolak belanja. Belanja banyak jalan kerja kan? Banyak belanja. So, kita patah balik pikat soalan kita tadi. Okay, kita tengok dari awal. Kita takut tertinggal. Sebab tu cikgu suruh conteng kiraan awak dalam soalan imbangan juga. Sebab apa? Tak nak tertinggal. Bila gelabah-gelabah dalam jawab exam, kalau-kalau tengok jam pula, ada perut pula lapar pula. Dia jadi tertinggal habis lah. Okay, manusia ni kan mudah lupa. Cikgu pun mudah lupa agak. Okay, so atas ini tak ada belanja. Okay, faedah atas pinjaman Nina ini belanja. Faedah atas pinjaman Nina belanja 80. Okay, tak apa, kita terus tulis. Kamu tulis faedah atas pinjaman Nina 80, awak tulis dalam belanja. Okay, nak tulis terus pun boleh. Okay, mula dari atas takut tertinggal. Okay, faedah atas pinjaman. Perkongsi atas pinjaman Nina ni perkongsi lah. Nina ni perkongsi. So, buatlah jalan kerja 8% darab dengan 1,000. Okay, 8% darab dengan 1,000. Okey, jadi belanja ada banyak kan? Jadi masuk kolom nombor 2, 80. Okey, so apa lagi? Belanja yang kamu jumpa dari atas. Cari dari atas belanja tu. Pinjaman bank. Okey, pinjaman bank ni pun kita ada tadi faedah pinjaman bank. Mana faedah atas pinjaman bank? Ni faedah atas pinjaman bank 3840. Okay, so tulis. Terus tulis. Terus tulis faedah atas pinjaman. Okay, kadang soalan dia tak akan bagi, tak tahulah kalau dia nak bagi sampai banyak-banyak pinjaman ni, tapi saya cuba rangkulkan banyak info dalam soalan ni supaya beri pendedahan pada kamu. Mana nak tahu trial keluar, at least trial kan tak lama lagi kan, lagi beberapa minggu, jadi at least awak dah terdedah dengan soalan yang ada pinjaman bank macam ni. Alright, kemudian kita ada pinjaman bank, inventory, okay. Angkutan keluar 675, okay. Awak letakkan dalam belanja awak angkutan keluar 675, saya gunakan lorry ni. Kemudian diskaun diberi, awak letak dalam belanja 150. Okay, diskaun diterima bukan, pulangan dah ambil, sewa diterima dah ambil, insurans kita dah kira tadi 5,000. Tunjuk jalan kerja.
Macam mana nak dapat 5,000 tu? Masuk dalam belanja. Hutang lapuk ini pun adalah belanja. Okey, so 450. Tunjukkan jalan kerja ini. Okey, gaji pekerja tak sama dengan gaji pokoksi. Gaji pekerja adalah belanja. Gaji pokoksi akan masuk di dalam akaun pengasingan untung rugi dan juga akaun semasa. Okey, pengurangan PHR kita dah masuk dalam hasil. Alright, and then susut nilai. Dan cikgu kira dah susut nilai kat bawah ni. Susut nilai kenderaan and then susut nilai alatan pejabat. Susut nilai alatan pejabat cikgu dah kira kat sini. So, kita pindahkan semua info yang kita dah kira ni masuklah di dalam belanja kita. Supaya kita tak tertinggal. So, cikgu nak kamu go through satu-satu. Mana nak delete je ni? Dia. Okay. So, kita ada angkutan keluar. Okay, pelajar tolong buat nanti cikgu cek. Angkutan keluar. Sambil awak buat, awak boleh refer balik pada slide ni lah. 675. Kemudian kita ada diskaun diberi. Okay, diskaun diberi 150. Okay, kemudian ada insurans. Okay, insurans tolong buat jalan kerja dia. Insurans darab dengan 10 bahagi 12. Okay, 10 bahagi 12. So, awak dapat berapa insurans di situ. Okay, kemudian kamu tulis apa lagi? Insurans 5,000. Kemudian kita ada gaji pekerja. Kita ada gaji pekerja, hutang lapuk. Kamu tulis semua. Gaji pekerja, hutang lapuk, susut nilai kenderaan. Pun cikgu dah kira kan? Kita dah buat kiraan tadi, sama-sama kita dapat nilai berapa, awak tulis susut nilai alatan pejabat. Okey, kemudian ada lagi, habis. Habis, faedah pun kita dah isi. So, kamu akan dapat, isilah bahagian ini. Awak akan dapat total untuk belanja adalah 32785. Saya memang suka isi tak habis. Saya nak belajar isi. Tidak nanti belajar ni kopi saja. Kita tak nak minum kopi petang-petang ni. Okey, jadi bubuhlah kita punya ni. So 58085 tolaklah semua belanja itu. After awak tolak belanja, kamu dapat untung bersih. Untung bersih. Okey, hasil tolak dia awak dapat untung bersih. Sama tak jawapan kamu dengan jawapan cikgu? 25,300. Awak dapat untung bersih 25,300. Okey. Next. Kita masuk soalan yang seterusnya. Dia kata soalan nombor berapa? Soalan B. Ya Allah, baru buat A. Kita masuk di akaun pengasingan untung rugi. So, apa format? Tak banyak dah ni. Akaun pengasingan untung rugi kita bermula dengan apa? Untung bersih. Akaun pengasingan untung rugi bermula dengan untung bersih. Ambillah untung bersih yang kamu dapat tadi. Untung bersih yang kamu dapat tadi, iaitu 25,300. Okey. Format terus. Apa? Selepas untung bersih, format dia. Tengok pada buku teks. Hafal format. Faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan tadi kita dah kira. Kita dah kira kan? Kita dah kira di sini. 22. 6 tambah 16. Okey, so jadi awak terus tulis. Nak buat jalan kerja. Okey. 6 tambah 16. Tutup kurungan. So, tambah 22. Jangan split. Faedah atas ambilan Sofia 6. Faedah atas ambilan Nina 16. Kan? Tak perlu. Okay. So, dapat amount dia. Kamu kira amount dia berapa? 25,322. 25,322. Alright. Next. Tolak faedah atas modal.
Okay, faedah atas modal pun kita dah kira tadi berapa tadi? 3,000, betul? Faedah atas modal tadi 3,000 tambah 2750. 3,000 tambah 2750. So dia adalah, kita ada 5750. Lepas faedah atas modal, apa format dia? Gaji perkongsi. Kita ada siapa perkongsi yang kita terima gaji ni? Gaji Sofia. Dalam pengasingan untung rugi, berapa gaji yang patut dapat itu awak tak? 6,000. Okey, jadi total dia kamu letak di tepi 11,750. Okey, so bila dah dapat 11,750 ini, tolaklah. Kan dia kata tolak, jadi 13,572. Kamu dah tolak. Okey, awak pun dah tolak. Alright. Okey, so ini kita buat apa? Tolak akaun semasa. Ada 2 orang. Okay, akaun semasa. Sofia, yang ni tolong tunjukkan kiraan. Dia kata tadi untung rugi sama banyak. Jadi 13,572 darab 1/2. Darab 1/2. So 6,786. Kemudian seorang lagi siapa? Perkongsi yang seorang lagi akaun semasa Nina. Pun tunjukkan walaupun benda yang sama berulang, tunjukkan pengiraan dia. Darab 1/2. Ingat tak tunjukkan. So ini adalah jumlah dia berapa? 13,572. So bila awak tolak last sekali, dia akan jadi nilai yang sama ni tolak dapat jadi kosong. So akaun pengasingan untung rugi kamu mesti hujung kat bawah dia adalah kosong. Mesti kat bawah dia adalah kosong. Boleh nak? Oh, nak dekat 4,5 dah. Boleh ke Cikgu Adibah? Teruskan Boleh, ke? kita selesaikan. Kita selesaikan sehingga okey lah. Okey. Kemudian slide yang seterusnya. Akaun semasa perkongsi. Okey, soalan ni tolong buat tarikh. Tolong tulislah tarikh dia. Okey, jadi kita ada tahun semasa, tak nak besar. Nak kecilkan tulisan, tekan T tolak tu. Tu kecilkan tulisan. Jadi tahun semasa kita Januari 1 itu adalah baki BB. Baki bawah-bawah. Baki bawah-bawah, tengok kamu punya soalan. Kamu punya soalan tadi. Akaun semasa Sofia debit 700, akaun semasa Nina 1,200. Jadi ikut soalan. Letak 700 sebelah debit. Jadi pergi ke atas ini Januari 1 juga baki bawah-bawah. Akaun semasa Nina adalah 1,200. Okey, besarkan. Baik, kemudian apa? Hanya ke atas tu saja Januari 1, di bawah dia dah jadi 31 Disember. Belah debit, hafal dia punya formula dia, format dia, ambilan. Belah debit dia hanya ada ambilan. 31 Disember. Bermula dengan ambilan. So, dua-dua perkongsi kita ada buat ambilan. Sofia ada 600, Nina ada 1,200. Okey. Kemudian kita ada belah debit lagi, kita ada faedah atas ambilan. So, kita dah kira dah tadi. Awal-awal kita dah kira. So, kita ambil letak je lah. Itu tujuan kita kira awal-awal. Okay, kita ambil letak sahaja. Kemudian di sebelah kredit, selepas Januari, kita pergi Disember 31 juga. Kita ada apa? Senaraikan apa yang berada di sebelah kredit akaun semasa. Bermula senang. Faedah atas modal. Pun kita dah kira faedah atas modal Sofia adalah 3,000. Awal-awal tadi 3,000, kemudian Nina 2,750. Right, kemudian baru kita tengok yang belum bayar. Yang berkait dengan perkongsi.
Apa yang belum bayar? Gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Siapa tadi yang terima gaji? Sofia. Tak dapat lagi 2,000 sebab dia baru dapat 4,000. Kemudian kita ada faedah atas pinjaman. Nina belum bayar. Jadi faedah atas pinjaman. Okey, tak muat, tak apa, tulis kat bawah. Ni cikgu kata kalau tulisan besar tak muat, tulis kat bawah, tak ada masalah. Belum bayar. Okey, jadi siapa kita pinjam dari Nina? 80. Alright. So, apa kegunaan yang kamu buat tadi di dalam pengasingan untung rugi? Awak ada perkataan akaun semasa Sofia, akaun semasa Nina. 6, 7, 8, 6 ni kamu pindahkan. Nah, ini awak pindahkan ke dalam akaun semasa. Ni hantar pergi akaun semasa. Okey, ini adalah positif ni. 13572 itu adalah untung, kongsi untung. Itu bermaksud kongsi untung. Jadi, di sini okey. So, pengasingan untung rugi. Pengasingan untung tak muat. Okey, tak bawah. Pengasingan untung rugi. Pengasingan untung rugi kamu, ambil yang kita dapat dalam kita buka akaun pengasingan untung rugi tadi. 6786. Okey, next kita buat apa? Okey, kita tutup. Kita tutup kita punya akaun semasa kamu ini. Awak tutup akaun semasa. Macam biasalah kita tutup. So cikgu dapat kira nampak yang mana lagi besar. Cikgu nampak yang sebelah kredit lagi besar. Tekan kalkulator. So Sofia baki tapak kat situ. Kemudian ini adalah untuk Nina. Jadi samalah nilai dia. 11786. Nanti kita tarik balik. So Nina 10816. Okey, 10816. Nanti tak mampu lagi. Okey, so ini dia punya jumlah lah. Dia punya jumlah. So bila awak dah dapat jumlah, kamu carilah baki hantar bawah untuk akaun semasa. Kamu carilah baki hantar bawah untuk akaun semasa. Jadi kamu tulis dekat sinilah baki HB. Okey, kamu tolaklah baki HB kamu tu. Okey, awak tolaklah baki HB. So berapa nilai di sini? Jadi awak tekan-tekan kalkulator, kamu dapat 10480. Okey. Jadi yang ini 9,600. Yang cikgu buat ni tak ada dalam paparan awak. Awak tak boleh nampak yang cikgu buat. Jadi kamu kena buat sendiri juga nanti. Kamu kena buat sendiri. Okey. So make sure kelas jangan berhenti sampai situ saja. Jangan berhenti sampai situ saja. Pastikan kamu tulis baki bawa bawah. Baki hantar bawah, baki bawa bawah. Jadi 2021 pada tahun yang berikutnya iaitu Januari 1. Okey, baki bawa bawah adalah salin balik. Sebab di situ markah dia. Selalu dia datang markah bila ada baki HB mesti ada baki BB. Alright, so ini kita punya jawapan untuk akaun semasa. Boleh? So last kali dah ada akaun semasa, kamu bukalah penyata kedudukan keuangan. Okey, awak bukalah penyata kedudukan keuangan. Cikgu dah buka kolom dah kat kamu. Kos, susut nilai, terkumpul nilai buku dan juga jumlah dia. So bermula dengan apa? Bermula dengan apa? Aset bukan semasa. Bermula dengan aset bukan semasa. So kita ada bagi tulisan besar sikit, kita ada kenderaan. Okey, kenderaan tadi kita dah kira dah. Kita dah kira dah kos dia. Dekat mana? Dekat slide yang pertama tadi cikgu dah
tunjuk panjang lebar pengiraan untuk kenderaan. Okey. Ni mana kenderaan tadi? 112,900. Okey, kita dah kira. So kita ambil letak. Itu adalah dia punya kos. Kenderaan 112,900. Susut nilai terkumpul kenderaan pun cikgu dah kira dah tadi, dah tunjuk pengiraan 19290. Okey, ingat susut nilai terkumpul ambil yang lama, okey, tambah yang baru tapi awak kena tolak yang pelupusan. So mana datang kalau tak tahu, ni kita dah buat kiraan dia tadi. Boleh rujuk nanti. Okey, so nilai buku, kalau awak nak rujuk soalan ni, kalau kata masa dah habis nanti, kamu boleh minta pada cikgu kamu, suruh minta pada saya lah, alatan pejabat. Alatan pejabat, kos dia 35,000, kemudian susut nilai terkumpul pun cikgu dah pesan tadi tambah, jadi 9,800. So, alatan pejabat kamu dah jadi 25,200. So total dia 118,810. So itu total ABS. Kemudian aset semasa. Aset semasa. Huruf besar lah ya. Kamu tolong buat huruf besar. Okey. Aset semasa. So inventory akhir. Inventory akhir. Dalam soalan kita ada kan inventory akhir masuk kolom yang kedua. Mesti kolom yang kedua. Alright, kemudian kita ada akaun belum terima. Akaun belum terima. Okey, kita dah ada ABT bersih kan, iaitu kiraan dia apa? 20,000 tolak 200. Jadi sebab kita ada PHR, so kita masuk kolom yang ketiga. Tolak peruntukan hutang ragu. Okey. Berapa? 990. Okey, 990. Kita tolak dan jumlah dia letak tepi. Tolong tunjuk pengiraan ini sebab selalunya di situ ada markah. Kemudian kita ada bank. Bank tadi pun kita dah buat pengiraan sama-sama awal-awal tadi. 78,000 tolak 30,000 tambah 22,500. Okey, so total dia letak tepi 70,500. Okey, kemudian kita ada tunai. Tunai, kita overtime sikit ya. Sana, tunai kita ada 4,600. Dan kita ada tadi cikgu cakap insurans prabayar. Insurans prabayar adalah aset semasa. Jadi 1,000. Okey, totalkan ia. Jumlahkan ini, gariskan, ini pun gariskan. Jadi awak jumlahkan awak punya aset semasa berapa, letak di bawah senarai aset semasa itu. Jangan letak dekat tepi. Ada pelajar dia silap, dia letak dekat ujung ni. Selalu jumpa. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil aset bukan semasa, dia pergi tambah dengan aset semasa. Salah ya. Kita letak di bawah senarai aset semasa ni. Sebab apa? Aset semasa ini awak kena tolak dahulu dengan liability semasa. Kamu kena tolak. So liability semasa kita ada, of course lah kita ada akaun belum bayar. Kita ada akaun belum bayar dan kita ada banyak. Kita ada 3. So letak di kolom nombor 3. Kalau ada satu saja akaun belum bayar, awak boleh letak di sini. Di bawah aset semasa. Tapi ada lain-lain, masuk bawah dahulu. So kita ada faedah pinjaman bank. Tadi faedah pinjaman Nina perkongsi, ni faedah pinjaman bank belum bayar. So kita dah ada kiraan dia, kita 3840. Baik, tadi pun cikgu dah explain, cikgu bawa patah balik pergi kalau in case awak lupa. Pinjaman. Cikgu kata ada liability semasa, ada liability bukan semasa. Bila dia ada tempoh, dia ada tempoh dia dan dia ada bila matang.
Nah, dia matang 31 Disember dan dia ada tempoh dia mula dan di dalam imbangan juga nilai dia tak sama dengan nilai dia buat pinjaman. So awak kena pecahkan liability semasa dengan liability bukan semasa. So liability semasa 16,000, liability bukan semasa 48,000. Okay, so ini apa? Pinjaman bank. Pinjaman bank. Tulis pinjaman bank saja. Tak payah nak tulis pinjaman bank jangka pendek ke apa, tak payah. Just pinjaman bank 16,000. Okey, jumlahkan kamu punya liability semasa itu 38240. Okey, letak kat tepi. Buat kurungan sebab apa? Tolak. Okey, 3820. So awak ambil aset semasa, tolak liability semasa. Okey, so dia dapat apa? Yang ini wajib tulis. Okey, yang ini wajib tulis. Modal kerja. Aset semasa tolak liability semasa, modal kerja. Okey, kemudian pergi balik pada aset bukan semasa tadi, tambahlah. Nah, tambahlah pada yang boleh buat, alhamdulillah. Okey. Jadi 184080. So kita dah dapat dia punya, kalau saya panggil angka imbang lah, angka pengimbang untuk PKK. Satu bahagian baru. Okey, kemudian bahagian equity pemilik ini adalah perkongsian. Dia bukan MUAM. Apa tu MUAM? Modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan sama dengan modal akhir. No. Ini adalah perkongsian. So kita ada apa? Kita tulis equity pemilik. Kita ada apa dalam equity pemilik ni? Kita ada akaun modal. Nah, akaun modal perkongsi. So kita ada Sofia. Nah, kita ada Sofia, so kita tulislah. Okey. Sofia ini 60,000. Ambil mana ni? Ada dalam imbangan juga, dalam soalan. Akaun modal Nina 55,000. Okey, 55,000. So total letak tepi 11,500. Kemudian kita letak pula akaun semasa. Akaun semasa letaklah dua-dua perkongsi kita. Nak ambil dia kat mana? Dalam akaun semasa yang kamu buat tadi. Yang baki HB, baki BB dia. Okey, so 10480 Sofia. Akaun semasa Nina adalah 9,600. Nah, bukannya ambil amount, ada pelajar yang confused dia pergi ambil amount di dalam imbangan juga. Akaun semasa ni tak. Kamu kena buka akaun semasa baru supaya awak dapat amount ini untuk kamu masuk di dalam PKK. Okey, jumlahkan. Jumlahkan akaun modal dengan akaun semasa 135080. Okey, kemudian apa? Last sekali. Item apa last sekali? Liability bukan semasa. Nak habis dah. Yes. Liability bukan semasa. Kita ada pinjaman Nina. Pinjaman Nina. Kena masuk di sini. Pinjaman Nina tadi dia tak ada tempoh apa-apa. Dia tak habang apa. So itu adalah liability bukan semasa lah. Kemudian kita ada pinjaman bank. Yang cikgu kata split antara liability semasa dengan liability bukan semasa 48,000. Okey, so total dia adalah 49,000. Jadi tambahlah. Tambah 135080 tambah 49,000. So awak dapat 184,080. Dah balance dengan bahagian atas dalam PKK. So selesai.